wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya pada kali ini, iaitu Azri Idris Channel. Okey. Jadi pada kali ini apa yang sebelum saya ingin kongsikan cerita ataupun kisah ataupun tajuk pada kali ini, marilah kita bersama menandatangkan kepada Allah SWT. Mohon Allah SWT mengampuni dosa kita, dosa kedua bapa kita, dan Allah mengasihi mereka seperti mana mereka mengasihi kita semasa kita masih kecil, insya-Allah. Dan tidak lupa juga kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT mengampuni dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan daripada Allah SWT. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT supaya Allah SWT mempermudahkan segala urusan kita di dunia ini, insya-Allah, yang mana yang nanti pada ketika ini dihadapi masalah dan juga rintangan dan sebagainya, supaya Allah mempermudahkanlah segala urusan mereka dan kita, insya-Allah. Dan juga kita memudahkan Allah SWT supaya melancarkan kehidupan kita di dunia ini, mudah-mudahan mendapat manfaat dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Dan juga tidak lupa, jadi sebelum saya memulakan cerita ataupun tajuk pada kali ini, so jangan lupa subscribe channel YouTube saya ini, like or share, komen, komen untuk penambahbaikan. Mungkin tidak cukup bagus dan sempurna, mungkin tuan-tuan ataupun puan boleh beri komen supaya dapat meningkatkan lagi mutu persembahan dan sebagainya, insya-Allah. Dan jadi topik ini saya dapat kali ini adalah berkaitan dengan rancang hari tua. Seperti mana yang kita maklum, seperti mana kita ketahui bahawa kita ni walaupun ketika waktu muda, masih bayi, remaja, belia, dewasa, dan juga mesti mempunyai perancangan untuk hari tua. Jadi apa yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan bukan untuk mengajar, walaupun untuk sebagai pedoman untuk diri saya sendiri, insya-Allah saya minta untuk saya amalkan. Mungkin ilmu yang disampaikan ini juga tuan-tuan dan puan boleh amalkan, dan sebarkanlah ilmu ini supaya kita dapat sama-sama manfaat untuk kita bersamalah. Jadi merancang sesuatu yang baik itu dalam mengisi masa dalam memenuhi untuk kita dalam perjalanan untuk hari yang tua lah. Yang ni amat penting. Jadi apabila kita sudah menjangkau nanti suatu masa 53 tahun, ataupun setelah pencen, so apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita rancangkan, itu adalah amat penting. So entah kita sempat ataupun tidak sempat untuk membesarkan, mungkin sekarang ni mungkin ada anak, mungkin sekarang pada ketika ini masih ada cucu dan cicit yang membesar. So adakah kita sempat pada hari itu, yang mungkin pada hari yang tua, so mungkin sekarang ni sudah mempunyai cucu dan cicit, so mereka sempat. Macam kita ni kita tak tahu, macam saya pun lebih kurang dalam 30-an lagi, so adakah masih sempat atau betul sempat. So sebaik-baiknya kita merancang untuk hari tua kita lah. Memanglah kita tak dapat akui bahawa ajal ni semakin dekat, dengan pertambahan usia kita, dari saban hari ke hari, dari saban bulan ke bulan, tahun ke makan tahun dan sebagainya. So kita mendekati untuk menemui Allah SWT, iaitu untuk kita menemui ajal, yang mana boleh dijemput bila-bila masa saja. Namun apakah pengisian supaya kita hidup ni sebagai orang yang baik, orang yang soleh sebelum kita meninggal dunia. So jadi tertarik satu perbualan lah. So saya ada satu perbualan pada kisah pada hari ini. So saya tarik dengan seorang nenek ini. So dia bercerita tentang satu perbualan dengan seorang kawan dengan suaminya lah. Suatu ketika yang dululah. So jadi suami ni dia menanam sebuah anak pokok mangga di hadapan rumah. Jadi kata si suami ni, pokok mangga itu akan berbuah baka. Mangga yang baik. Dapatlah anak cucu kita makan nanti. Yang dibeli dengan kedai mahal. Selalunya perkataan ni, selalunya kita akan selalu amanah. So kita tanam pokok ini, so contohnya pokok durian dan sebagainya, dan tanah kita tanam pokok ni, so anak cucu cicit kita ni dia akan merasai apa yang kita tanam pada waktu ini kan. So yang ni benda cerita yang selalunya biasa yang kita dengar, biasa kita juga ungkapkan benda inilah. Itulah jadi kesambungan cerita ini bang. Entahlah kita dah mati dulu ke belum pokok ini membesar, kata kawan nenek ni lah. Jadi kini usia pokok mangga yang ditanam itu, cerita tersebut tadi telah menjangkau usia belasan tahun. Jadi ketinggiannya melepasi bumbung rumah. Tingkat 2 tingkat. Jadi sudah berkali-kali buahnya menikmati bukan sahaja oleh anak-anak, malah kan diagihkan kepada jiran tetangga. Jadi namun pokok itu perlu ditebang kerana akarnya rosak dimakan anak-anak. So yang cerita ni dia kata, lihatlah mah pokok ni, dah pun kita tebang, tapi kita masih tak mati-mati lagi. Lawak si suami dengan dia punya isteri dia. Jadi pengajarannya, so dengan menanam pokok tadi, banyak kebaikan telah dilakukan oleh sepasang suami tersebutlah. Dengan menanam, dengan mendapati hasil buah dan sebagainya, bagi jiran-jiran tetangga. So berapa banyak pahala yang suami isteri ni sudah dapat. Jadi bermulalah dengan menanam, membaja, kemudiannya pun apabila pokok mangga tersebut mula berbuah, dihagikan supaya mendapat
pahala di samping merapatkan silaturahim, sesama jiran dan sebagainya lah. Ini merupakan sesuatu perkara yang baik yang perlu kita amalkan, perlu kita jadikan sebagai garis panduan, perlu kita jadikan satu amalan dan perlu dijadikan sebagai satu pedoman dalam hidup kita. At least kita memberi sesuatu perkara yang baik di keadaan sekeliling, sama ada manusia, haiwan dan juga alam sekitar, insya-Allah. Okey, jadi berbalik pada topik ini dalam merancang hari tua ni, so aktiviti kebanyakan banyak aktiviti lah boleh kita lakukan untuk merancang pada hari tua. Jadi apa yang saya ingin senaraikan ini lebih kurang dalam 5 macam tu. Okey, 5 okey. So 5 apa yang sebaik-baiknya kita lakukan. Mungkin ada lebih lagi, mungkin ada 10, mungkin ada 20. So dalam video ini saya ingin share sebagai 5. Okey, so dalam merancang dalam menjelang usia sendia ataupun orang kata golongan untuk mencapai usia veteran lah. Okey, so jadi berbalik pada perancangan tadi, apa yang kita sudah rancang untuk sesuatu untuk hari tua tersebut lah. So antara rancangan yang mungkin boleh diamalkan, boleh dipraktikkan, mungkin boleh diimplementasikan dalam kehidupan tuan-tuan dan perempuan sekarang, yang mana mungkin sekarang ini menghampiri 30, mungkin menghampiri 40-an, mungkin menghampiri 50-an, mungkin menghampiri 60-an, 70-an. InsyaAllah kita amal sedikit-sedikit pun lama-lama dia akan jadi bukit. So yang pertama yang saya ingin kongsikan, yang pertama sekali adalah berkaitan dengan mengamalkan wirid-wirid tertentu. Okey, jadi masa ni kita sepatutnya sudah memiliki dah wirid, kita sudah memiliki lah. Okey, orang kata apa, wirid tertentu untuk kita amalkan. Okey, contohnya pada hari Isnin, okey, baca wirid sekian. Okey, pada hari Selasa membaca wirid-wirid yang lain pula. Okey, begitulah seterusnya. So, setiap hari tu kita mungkin mempunyai wirid-wirid kita tentu, yang mana sedang tak ada amalkan, insya-Allah boleh diamalkan. Yang sudah ada wirid tentu untuk hari ini, alhamdulillah lah. Okey, teruskan lakukan secara istiqamah dan amalkan sebelum kita kembali ke alam barzakh. Yang ni yang penting lah. Okey, so perlu ada yang pertama sekali point untuk mengamalkan wirid-wirid tertentu lah. Mungkin perempuan ada wirid yang dapat daripada ustaz, ustazah dan sebagainya, boleh cuba amalkan secara harian lah. Okey, jadi yang keduanya adalah mencari hobi yang sesuai. Okey, so bayangkan so anak-anak yang telah berumah tangga kan, so yang berpindah perandah, dan sebagainya. Okey, jadi kehidupan itu pasti sunyi dan tidak sesibuk waktu muda dahulu lah. Okey, kita pun boleh mengisi masa dengan berkebun, okey, menanam pokok bunga bagi mencantikkan halaman rumah, okey. Mungkin boleh menternak ayam, bela kambing dan sebagainya, dapat untuk menghilangkan kebosanan lah. Tu yang ni bukan orang kata spesifik yang perlu dilakukan, depend kepada hobi yang kita rasakan sesuai. Okey, macam contoh nak tanam kambing, nak tanam ayam, okey. Okey, yang di kampung-kampung tu okeylah, boleh lah, tak ada masalah. Okey, tapi yang untuk yang duduk di taman so takkan nak bela kambing, takkan nak bela ayam. So jadi cari hobi yang bersesuaian dengan kehidupan kita. InsyaAllah hobi itu boleh memberi manfaat dan dari segi kecerdasan, okey, memberi kita pada kehidupan dalam hidup kita, okey, memberi value added, nilai tambah dalam kehidupan kita. Macam contoh, walaupun kita tanam pokok bunga, so banyak benda tu sebenarnya memberi manfaat kepada alam sekitar dan sebagainya. Okey, yang seterusnya, yang ketiga ni adalah banyak baca Al-Quran. Okey, so yang ni pun banyak-banyak ustaz lah. Okey, banyak saja ustaz, ustazah dan sebagainya, bahkan bukan ustaz ataupun ustazah pun, orang tua-tua dulu pun banyak memberi nasihat untuk merancang untuk hari tua ni kena baca ayat Al-Quran. Okey, so yang mana tak lancar tu boleh lancarkanlah, walaupun at least semuanya kita ada usaha kan, macam kita baca, at least kita ada usaha untuk membaca Al-Quran, insya-Allah. Okey, membacalah, kalau boleh cubalah baca Al-Quran setiap hari, tak banyak pun tak apa, asalkan kita buat benda tu secara rutin, secara harian. Okey, so yang ni pun dituntut oleh Allah SWT, dituntut oleh Nabi kita lah. Okey, setiap kita baca satu ayat. Okey, jika tak dapat baca satu ayat pun, kita baca sekadar yang kita mampu. At least benda tu kita buat, jangan tak buat langsung. Okey, walaupun kadang-kadang kita tak boleh baca Quran besar, at least kita baca Quran kecil tu kan. So at least kita ada usaha untuk kita baca kan. Banyak pun tak apa, jadi sikit, lama-lama tu dia jadi pandai lah kan. Macam saya dulu pun memanglah nak kata bagus tak bagus kan. So kita muda dulu, banyak yang kita tinggal dan sebagainya. At least kita buat yang mana kita mampu. Tak boleh banyak, kita buat sikit. Mungkin sehari kita baca satu surah, ataupun tak boleh baca surah yang panjang, kita baca surah yang pendek. At least kita buat benda tu, kita baca Al-Quran. Okey, so yang mana kita sentiasa berzikir dan hindar daripada perkara yang nyanyuk dan sebagainya lah. Okey, so jadi yang seterusnya ni, yang keempatnya adalah hadir. Okey, hadir majlis ilmu. Okey, so yang ni memang tidak dapat dinafikan lah. Okey, so ada di surau, ada di masjid, okey, mungkin ada di pusat-pusat lain ataupun di tempat mana sajalah. Senang cerita, bukan khusus pada surau ataupun masjid saja. Mana-mana ada pusat pengajian agama, ilmu ni pilah. Okey, pilah menimba ilmu. At least dengan ilmu ni kita dapat menjadi orang yang orang kata berilmu lah, berilmu dan juga berguna. Berkatakan dengan ilmu yang kita dapat tu, kita boleh praktik, kita boleh
amal dalam kehidupan kita. Ilmu ni dia penting lah. Okey, so jadi yang seterusnya adalah kena rajin beribadah lah. Okey, so jangan lupakan ibadah secara ringan-ringan. So misalnya berjalan di taman rekreasi, beriadah. So beriadah ni jangan lupa aktiviti okey di taman rekreasi ataupun sertai main tai chi yang lembut tapi mengeluarkan peluh lah. Ataupun senang cerita kata ni rajin beribadah ni, lakukanlah aktiviti apa yang tuan-tuan suka, perempuan suka, yang mana boleh menyihatkan tubuh badan. Setengah orang dia minat jalan laju, okey, setengah orang dia suka jogging, setengah orang dia buat senaman tai chi, okey. So tak ada masalah. Jadi buatlah benda tu secara berterusan, okey, untuk supaya badan kita ni peluh dan sentiasa lebih sihat dan bertenaga lah untuk kita menghadapi jangan di hari-hari seterusnya lah, okey. So jadi macam setengah ini memberi manfaat kepada tubuh badan kita lah. So ni antara rancangan yang perlu kita ada dalam kamus ataupun dalam skedul ataupun dalam jadual kita ni untuk meniti hari-hari kita tua esok kelak. Okey, yang mana mungkin sekarang ni umur 20, awal-awal lagi alhamdulillah, umur 30 pun boleh. Okey, umur 40, walaupun umur 40-an pun bila dengar ni, so jangan kata benda sudah terlajak, sudah lambat. Jangan, tak ada istilah lambat. So you kena start. Okey, walaupun umur 40, 50, jadi buat. Setengah orang 60 lah, malas lah nak buat, dah berpuluh tahun tak buat benda ni, takkan saya tak mau buat. Jangan fikir macam tu. Okey, kalau muda dah boleh amal, alhamdulillah. Kalau tua, start. Tak boleh buat banyak, kita buat sikit, penambah baikkan. Okey, semoga benda yang rancangan hari tua ini memberi manfaat kepada kita untuk menghadap insya-Allah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lagi. So jadi kita tanyalah diri, tu agak-agaknya berapa lagi lah umur lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala ingin meminjamkan umur kita ini. Mungkin sekarang umur 20-an, 30-an, okey, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, bahkan 80-an, 90-an dan sebagainya. Berapa lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita lagi. Jadi sama-samalah kita fikir, sama-samalah kita rancang untuk hari tua kita, insya-Allah. Dan di akhir itu daripada kata-kata saya pada kali ini, so sebaik-baik rancang benda yang baik untuk dalam kehidupan kita. Dan saya jangan lupa subscribe, okey? Jangan lupa subscribe video ni, so like and share, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada orang lain. So last but not least, okey, terima kasih okey mendengar saya punya ilmu pada kali ini, perkongsian ilmu pada kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan jangan lupa subscribe, like and komen. Mudah-mudahan kita untuk video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.